Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nin Hayati binti Muhammad Yusof, pegawai e-learning Politeknik Port Dickson. Okey, video kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua bagaimana menggunakan MS Team dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 4 perkara yang saya cuba berkongsi dengan anda. Yang pertama adalah bagaimana untuk membuat kelas ataupun create team bagi pensyarah khusus. Yang kedua, bagaimana menetapkan jadual meeting atau lebih kita kenali online kelas. Yang ketiga, tata cara penetapan soalan peperiksaan akhir, dan ia boleh juga digunakan untuk assessment lain seperti end of chapter, quiz, practical work dan sebagainya. Dan seterusnya, yang keempat, bagaimana untuk menyemak jawapan pelajar. Okey, kita mula satu persatu. Yang pertama, tata cara create MS Team. Jom kita mulakan. Okey, kali ni kita nak tunjuk yang pertama macam mana kita nak create team ataupun nak wujudkan kelas bagi pensyarah khusus. Okey, mula-mula kita buka dulu Microsoft Team ni. Besar sangat gambar saya kan. Kita pergilah sikit. Okey, ini adalah kelas-kelas yang saya ada lah. Okey, maksudnya kita dah create. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pun ada yang macam saya juga. Tapi untuk kita create kelas baru, kita klik pada join dan create team di atas ni. Okey, so create team. Okey, kita ambil kelas and then kita boleh namakan subjek kita lah DEC 20123 ke saya buat 123 Ini kelas masing-masing lah. Okey, dan tekan next. Okay, bila tekan next, kita kena add student. So, kita perlu masuk, untuk add student ni, kita masukkan nombor matrik student saja. Dia akan keluarlah nama tersebut dan kita add. Kita add and then kita pastikan semua pelajar kelas kita ada dalam team kita. Kenapa? Nanti bila kita buat team, kita tak payah bagi link sebab dia dah dapat notification dan dia boleh join secara direct. Dan dia pun ada paparan yang macam kat belakang saya ni juga. Jadi, dia memudahkan kita lah proses PNP berlangsung nanti. Okey, kita close. Bila dah ada student tu kita close dan inilah dia paparan kelas yang kita dah create. Okey, yang kedua, macam mana kita nak tetapkan schedule meeting ataupun online kelas. Okey, nampak tak Meet dekat atas sini? Okey, kat Meet ni nanti schedule a meeting. Schedule a meeting, kita tetapkan tarikh. Okey, contoh ini adalah peperiksaan akhir. Kita tulis kat sini, peperiksaan akhir. Okey, peperiksaan akhir and then kita masukkan tarikh peperiksaan yang bermula, contoh 8 hari bulan. Okey, dan kita bermula pada jam berapa. So meeting pukul berapa? Okey, selalunya kita akan meeting tu kita akan buka pukul berapa? Selalunya kita akan buka awal lah. Contoh kalau meeting pukul 8.30, okey, peperiksaan pukul 8.30, pukul 8 kita dah buka lah. Okey, pukul 8. Last kali end dia pukul berapa? Okey, 8.30, 10.30. So kita akan tutup pada pukul 11. Kita pastikan kita lebihkan setengah jam awal dengan setengah jam lambat. Okey, dan ini adalah description. So menurut peperiksaan kita tak perlu tulis apa-apa pun tak apalah. Okey, so kita tekan send. Okey, tekan send. Maksudnya masa send nanti automatik lah nanti meeting tu akan keluar nanti ni. Dia akan tulis 8 Januari. So pada hari kejadian tu notification akan keluar button join. Pelajar akan tekan join tersebut dan akan masuk dalam meeting kita. Okey, itu cara penetapan schedule meeting. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, cara untuk penetapan soalan peperiksaan ataupun assessment. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di tepi ni, di tepi sebelah sini ada perkataan assignment. Okey, assignment ini kita klik pada assignment tersebut, dia akan keluar kita satu paparan dekat tepi ni. Paparan ni kita klik pada create. Create ni dia ada assignment quiz from existing. Kita ambil assignment. Okey, ambil assignment ni.
Keluarkan satu paparan yang macam ini dan ini untuk kita set up assignment. Set up assignment ni adalah seperti yang memo yang dikeluarkan oleh unit exam. Okey, title ni kita boleh tulis kita punya kelas 1 2 3 diisi 1 2 3. Saya buat contoh ya, diisi 1 2 3 4 5. Nama dia adalah IoT. Buka kurungan FE sesi 1 2021/2022. Okey, untuk tetapan title tersebutlah, dan instruction ini adalah yang sama yang dikeluarkan oleh unit exam. Okey, unit exam dah pernah beri kita copy dan paste sahaja daripada unit exam ini. Arahan-arahan peperiksaan ni kita copy dan kita akan paste dekat dalam kita punya instruction tersebut. So copy dan kita akan paste dekat instruction ni, bawah instruction ni kan. So kita paste. Okey, dia akan keluarlah. Dan seterusnya yang kedua kita akan paste juga adalah amaran. Jangan lupa ada satu lagi amaran. Okey, amaran. Okey. Copy. And then kita akan pergi dekat team tadi, kita paste. Okey, Ctrl V. Okey, amaran. Okey, attachment. Attachment inilah kita nak attach soalan pelajar kepada pelajar. Okey, attachment ini sama ada daripada drive kita ataupun link yang telah diberikan oleh unit exam. Okey, kalau daripada drive kita, contoh ini kita ada soalan, so kita ambil dekat drive kita lah. Contoh saya bagi satu soalan, so saya open dan upload. Okey, pelajar akan dapat tengoklah soalan kita. Okey, seterusnya adalah assignment. Okey, ini assign to all students. Sebab kita dah masukkan semua student kita dalam ni, so kita buat all student. Okey, due dia kita tengok sini, kita tekan edit sebab kita nak schedule dia. Okey, sekarang kalau kita publish sekarang sudah boleh nampak soalan tu. So kita kena edit dulu. Okey, kita kena schedule dia dulu. Tarikh peperiksaan kita hari semalam tadi adalah 8 hari bulan Januari. Okey, post dia ni, choose time to post adalah masa yang exactly yang dikeluarkan oleh unit exam. Masa hari kejadian, dia akan keluar, dia akan delay lah seminit 2 minit, itu dia akan delay. Tapi it's okay sebabnya kita ada drag masa setengah jam awal dan setengah jam lambat tu. Jadi masa kita dah cover di situlah. Okey, so masa untuk kita publish adalah pukul 8.30. Okey, pukul 8.30 sebab kita publish soalan. Tadi kita create meeting. Meeting kita kena buat awal sebab kita nak sudah masuk dalam kelas dan sebagainya. Ada taklimat-taklimat sebelum peperiksaan. So kita minta dia masuk dalam meeting awal. Tetapi untuk publish soalan final ini kita kena buat exactly masa yang telah ditetapkan oleh unit exam. Okey, due date dia tarikh yang sama juga 8 hari bulan, cuma masa dia ini, okey, masa dia ini kalau 8.30 sampai pukul 10.30, kita kena tambahkan satu lagi masa iaitu setengah jam, iaitu jadi 11. Okey, pukul 11. Pukul 11. Okey. Klik pukul 11. Okey, close date. So maksudnya kita close, budak dah tak boleh submit. So kita tarik juga pukul 11. Okey, kita close dia sampai pukul 11. So kita tekan done. Okey, dah siap, kita tekan done. Okey, dan ini add assignment to calendar. Maksudnya student akan dapat notification dalam kalender dia punya kalender. Jadi kita boleh nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Kita letaklah student and me. Okey, satu peringatan kepada student. And then sekarang kita tekan schedule. Okey, schedule ni dah siap lah kita punya sebenarnya. Okey, dah siap dah kita punya sebenarnya. Bila kita dah tekan schedule tu, okey, ini dia 8 Januari 11 pagi. Okey, due kan 8 Januari 11 pagi, itulah due dia. So dia boleh klik sebab kita dah post awal. So dia akan buat dia tulis due saja di sini. Okey, nanti student akan masuk. Bila dia masuk ke kelas kita, dia akan automatik akan keluarlah dekat general tu, kita akan post sesuatu peperiksaan akhir nanti. Pada hari kejadian itu dia akan keluar. Okey, siap untuk kita tetapkan soalan. Jangan lupa soalan kita kena schedule. Okey, seterusnya macam mana kita nak semak
jawapan pelajar. Okey, semak jawapan pelajar ni ada banyak cara. Tapi saya tunjuk satu cara yang paling senang, iaitu kita synchronise-kan OneDrive kita dengan MS Team. Macam mana kita nak synchronise-kan? Okey, kita di dalam paparan ini, dalam post ini, kita akan keluar satu open in SharePoint. Okey, di paparan yang sama, kita punya kelas ni dia adalah open SharePoint. So kita klik open SharePoint ni, dia akan bawa kita satu paparan. Okey, satu paparan. Okey, ini dia browse template. So kita pangkah je. Okey, dalam SharePoint ni dia akan keluar site content. Okey, site content. Okey, oleh kerana yang ini student tak hantar lagi, saya bagi satu demo bila student dah hantar macam mana situation dia. Okey, sekejap. Okey, sebelum tu kalau macam saya tadi, saya dah sign in. Kalau belum sign in, dia akan keluar pop-up macam ni. Okey, bila dia keluar pop-up macam ni, sebenarnya dia minta kita sign in dulu. So, apa yang perlu kita buat? Kita open the Microsoft OneDrive. Kita tekan open Microsoft OneDrive, dia akan keluarkan satu pop-up dekat kita supaya masukkan email, password dan juga sign in. Pastikan email ini adalah email daripada Politeknik Polisen lah. Okey, dan juga password masing-masing dan juga sign in. Okey, bila kita dah set up dah ni, sign in, kita tekan klik tu, dia akan paparkan satu lagi pop-up yang mana ini kita kena pastikan yang bahawasanya email ini adalah email kita. Nanti masukkan dalam email orang lain, folder orang lain pula. Okey, so sign in. Bila dah sign in, dia yang ini pula dekat mana kita nak tengok folder tersebut. Disimpan dekat desktop kita tu. Okey, dia memang simpan di cloud, tapi untuk kita explore daripada desktop tu kat mana. So kita akan letak dia di dalam inilah okey, ni location dia. So untuk saya follow the flow, saya tak ubah apa-apa location. Kalau nak ubah pun boleh, tak ada masalah. Okey, tekan next, and then ini adalah get to know your OneDrive. Tekan next lagi. Yang ini pun next. Ini adalah share file and folders. Kita tekan lagi, and then ini adalah kita boleh tengok folder kita ni secara online dan juga offline. So tekan next, dan ini kalau kita nak tetapkan untuk menggunakan mobile apps. Okey, untuk kali ni saya tak tunjuk untuk mobile apps ni. Kita tekan dulu later. Okey, bila dah tekan later, open my OneDrive folder. So bila open my OneDrive folder ni, maksudnya kita dah sign in lah. Okey, dah sign in. So apa seterusnya? Seterusnya adalah kita pergi balik dekat Microsoft Team kita tadi. Okey, kita tengok dekat site content tu. Okey, tekan site content tu. Kat atas tu mesti ada content. Dia ada dua kat sini, content. Okey, kita ambil yang content punya. So bila dekat content tu, kita tengok kat bawah ni adalah for student works. Okey, ambil kat student work ni, klik pada student tersebut, dia akan keluar lagi satu paparan yang mana student word, pastikan dulu student word, lepas tu ada button synchronize. Okey, yang ini kita nak synchronizekan daripada MS Team kita ni dengan kita punya OneDrive tadi. Okey? So kita tekan synchronize. Bila kita tekan synchronize, apa yang jadi? Okey, sebenarnya file kita dah synchronize dan dia dah ada dekat kita punya desktop lah ataupun komputer kita. Macam mana kita nak cari? Okey, macam mana kita nak tengok? Okey, dekat folder kita pergi dekat folder. Okey, tak nampak saya alih dulu besar sangat pun saya ni. Maaf je mata saya ke sana ke sini sebab saya guna dua skrin. Okey, boleh tengok dekat folder ni, kita boleh ambil dekat folder kat bawah ni. Okey, folder dekat bawah ni, klik. Okey, klik tu dia ada automatic dekat sini. polypd.edu.my. Okey, yang kita dah share tadi kan. Ambil polypd.edu.my ni, kita klik dekat situ dan dia ada keluar dah folder kita punya kelas. Okey, folder kita punya kelas tadi. Okey, bila kita klik pada folder kita punya kelas, kita ambil submitter file. Kita klik, okey, ini adalah student yang dah hantar. Okey, student yang dah hantar, kita akan tengok by kita kena tengok by folder lah. Okey, kita ambil salah satu, saya tunjuk contoh. Salah satu, Mahfuzi ni. Okey, kita kena klik the flow lah, ikut the flow tersebut. So, yang ini boleh tanda. Okey, tuan-tuan dah boleh tanda mengikut keselesaan tuan-tuan dan puan-puan lah. Macam saya akan guna edit Nitro Pro ni. Okey, saya guna Nitro Pro ni. So, saya akan open Nitro Pro ni dulu.
Okey, dia akan bawa saya nanti. Saya buka sekejap ya. Okey, ini adalah Nitro Pro saya. Okey, ini student dah hantar kan? Okey, saya boleh tanda lah. Okey, contoh saya tanda kat sini. Okey, saya bagi mark kat sini. Teks 2 markah contoh. Okey, saya bagi 2 markah and kita tekan save. Dan kita tekan save. Synchronize, sebenarnya dia dah synchronize dekat kita punya MS Team. So kat mana kita nak tengok kat MS Team kita ni, kita boleh tutup ni dan kita pergi MS Team kita balik. Okey, saya ambil folder saya tadilah. Folder yang ini student saya jawab tadi. So kita tengok kepada view assignment. Assignment. Okey, kita pergi dekat assignment tadi and then dia akan keluar lah macam ni. Demo kan? Okey, dia akan keluar. Okey, Mahfuzin. Mana tadi nama pelajar saya adalah Mahfuzin. So kita cari Mahfuzin yang saya tanda tadi. Mata saya tak nampak. Irfan Ali Khair. Okey, kita ambil pelajar kita yang Mahfuzin tadi saya tanda. So klik, dia akan keluar juga di sini. Okey, tengok tak? Nampak tak? Okey, untuk peperiksaan akhir. Jangan tekan return. Kalau kita tekan return ni, kita bagi kat student yang kita dah tanda tu. Kita jangan bagi. Tapi kalau assessment biasa, kita boleh buat. Okey? Kalau untuk peperiksaan akhir, jangan tekan return. So, kita boleh tandalah dan ini dah masuklah dekat kita punya drive kita. Dah simpan lah semua. Cukup 4 cara untuk kita nak menggunakan MS Team dalam memberi ataupun dalam menjalankan assessment kepada pelajar. Macam mana kita nak tetapkan soalan dan juga macam mana kita nak menyemak soalan tersebut. Harap dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam melaksanakan PNP. Terima kasih kepada anda semua. Harap video ini dapat membantu anda semua dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jangan lupa like, subscribe and share YouTube channel